Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah tuan-tuan, kita sambung malam ni dengan maudhu' ataupun tajuk Ulumul Quran, termasuk kepada pengertian apa yang dikatakan ulum, apa yang dikatakan Al-Quran. Ulum ni dalam bahasa Arab kata jamak, kata jamak daripada perkataan ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, kalau kita dalam bahasa Arab disebut alama, maknanya tahu. Ya'lamu, ia mengetahui. Alimu, orang yang tahu. Disebut alim, orang yang tahu itu jamaknya atau kata jamaknya, kata ganda yang menunjukkan banyak, ulama. Jadi ulama, alim ini ialah orang yang banyak tahunya dari segi bahasa. Bila sebut ulama, maknanya orang yang banyak ilmu. Jadi kata nama khas dalam bahasa Melayu, sebut rujuk ulama itu adalah orang yang banyak pengetahuan ilmu dalam bidang agama khususnya. Jadi bila dikatakan ulum, bermaksud dalam bahasa Melayunya kata ganda yang menunjukkan banyak ilmu-ilmu. Ulum dalam bahasa Inggeris dipanggil science, sciences. Ilmu tu maksudnya science. Science tu maknanya tahu, pengetahuan. Bahasa Melayu dikandingkan jadi ilmu pengetahuan, tahu tentang pengetahuan. Disebut ulumul Quran, bermaksud ilmu-ilmu Al-Quran. Apa maksud Al-Quran itu nanti kita bahas untuk mengetahui apa maksud Quran. Jadi bila disebutkan ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, maknanya segala ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Apa makna Quran? Apa itu Quran? Bagaimana Quran turun? Bagaimana Quran ada zaman sekarang ni? Sejarahnya macam mana? Ceritanya macam mana? Pengumpulannya macam mana? Tentang tafsir Quran, ada berapa jenis tafsir, macam mana nak mentafsirkan Quran, boleh ke tafsir suka hati, nama-nama yang ada pada Quran, namanya Quran aja ke, ada tak nama lain bagi Quran. Termasuklah ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu termasuk salah satu cabang dalam ulum Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Termasuk ilmu yang berkaitan dengan sebab-sebab kenapa Al-Quran itu turun. latar belakang kenapa ayat itu turun satu-satu.
disebut sebagai nuzulul Quran. Ilmu asbabun nuzul, asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Kemudian ada ilmu yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh. Nasah dinasahkan. Nasah ni maksudnya di nasakha, hapus, dihapuskan. Maknanya dihapuskan atau dipindah. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini ada ayat-ayat yang dipindah. Ada ayat-ayat yang patutnya tak boleh pakai lagi dah. Sebab ayat itu sudah dimansuhkan. Itu pun termasuk dalam ulum Al-Quran. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Termasuk ilmu qiraat. Qiraat 7, qiraat 10, qiraat 12. Bacaan waras, bacaan qulub, bacaan itu, bacaan ini. Tarik Syatibi, tarik Jazari. Riwayat Ibn Katsir, riwayat simpulan lagi. Itu termasuk dalam ulum ilmu Al-Quran. Apa lagi ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran? Tafsir Al-Quran itu sendiri. Tafsir Ibn Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi. Dari siapa? Semua jadi tafsir Al-Kasyaf, tafsir Al-Jazari, tafsir Ar-Razi, tafsir, macam-macam tafsir lah. Yang betul, yang tak betul, yang menyeleweng, yang tak menyeleweng. Itu termasuk dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Belum lagi tentang ilmu i'rab, ilmu lughah bahasa Quran tu. Tiap-tiap Quran tu di-i'rabkan. Alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, alif lam apa ma'rifah. Nakirah ni tunya ininya, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Itu pun termasuk dalam ilmu Al-Quran. Apa sahaja ilmu yang membahaskan tentang Al-Quran namanya ilmu Al-Quran. So kita nak belajar tu semua ke? 30 tahun baru habis. InsyaAllah. Kalau panjang umur. Saya umur sekarang 54 campur 30, 56, 7, 84 tahun besok baru habis. Kalau nak belajar semua dah sikit-sikit. Jadi yang kita bincangkan pada tiap-tiap sebulan 2 kali ini ialah pengantar kepada ilmu Al-Quran, supaya kita tahu dan kita faham apa yang dikatakan Al-Quran itu, macam mana Al-Quran itu diturunkan, apa beza Al-Quran dengan hadis qudsi sebagai contoh, apa qiraat-qiraat yang ada sebagai contoh. Kita tak belajar qiraatnya, cuma kita belajar apa qiraat-qiraat yang ada dalam Al-Quran sebagai contoh, supaya nanti kita bila pergi kat satu tempat, tiba-tiba orangnya baca apa ni, ghairil maghdubi alaihim, kita tak pelik. Orang pun baca alaihim, benar orang benar guys. Sebab kita dah tahu, kita dah belajar, oh itu ada qiraat yang baca begitu. Tak adalah kita banyak komplain. Selalu yang orang banyak komplain ni sebab orang yang ilmunya tak berapa nak tinggi. Tuan-tuan nak tahu, saya mula jadi imam kat Masjid Kacung ni, macam-macam komplain datang tuan. Kalau jenis tak hatinya, hati batu lah, letak jawatan panas. Songkok pun jadi isu tuan. Dia tak ikut saya jadi imam sebab songkoknya songkok daripada tu, songkok raihan yang diperbuat daripada bulu kambing. Dia kata bulu kambing tu dicukur dari kambing, najis, tak sah. So imam ni sebayang orang sah, orang melu. Tapi tak apalah tuan, itu cabaran. Kita jawab satu-satu. Kebetulan kita diberi peluang untuk kuliah subuh.
Kita jawab dalam kuliah subuh satu-satu, akhirnya orang faham. Oh, rupanya bulu kambing yang daripada binatang yang halal itu kalau tercabut tidak najis. Ada kitab, kita sebut kitabnya, kitab apa, sekian. Oh, kadang-kadang baca Malikiyah Umuddin, tak Malikiyah Umuddin. Setengah orang itu imamnya bocor, orang benar. Kita terangkan dengan gini. Nah, itu dengan ilmu pengetahuan ini, dengan pengetahuan yang ada ni, insya-Allah kita akan dapat faham. Dapatlah mengurangkan kita punya keresahan hati. Baik. Itu masuk ulum Quran. Qurannya itu sendiri maksudnya apa? Lalu orang sebut Quran. Yang pelik sampai dekat tanah jauh disebut Quran. Budak-budak sekarang tahu Quran tak? Tahu Quran? Tahu? Apa dia? Surat kabar lama. Quran tu maksudnya surat kabar. Dekat Indonesia disebut Quran. Mungkin lah. Sebab Al-Quran itu kitab yang ceritanya betul semua. Dalam Quran semua ayat semua betul. Jadi berita-berita yang disampaikan oleh surat khabar itu biasanya berita yang betul. Sebab agaknya orang panggil Quran. Sebab tu dulu saya kecil-kecil orang sebut, cikgu ke kertas Quran. Sekarang cikgu ke kertas surat khabar. Lain dah, kertas Quran. Dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, sebenarnya dalam semua bahasa dia ada yang disebut sebagai etimologi. Etimologi ni maksudnya asal usul bahasa. Asal usulnya daripada bahasa apa? Perkataan almari, orang Melayu sebut almari, asalnya dari bahasa apa? Bahasa Portugis. Almari. Yakin, asalnya daripada bahasa Arab. Itu etimologi. Kemudian ada terminologi. Terminologi itu dari segi istilahnya. Ada yang dari segi linguistiknya, dari bahasanya. So Quran ni dari segi bahasanya, apa maksud Quran? Dia ada masdarnya, kata asalnya, kata akarnya. Daripada perkataan bahasa Arab ni tuan-tuan, hampir semua perkataan bahasa Arab kata akarnya terdiri daripada 3 huruf. Macam Quran ni kata akarnya daripada perkataan qara'a, 3 huruf. Sebab tu wazan ataupun timbangan nahwu bahasa Arab, grammar bahasa Arab selalunya bermula daripada fa'al. Daripada fa'ala tu lah nanti timbul macam-macam, fu'ila la, fa'ila la, fa'ilun la, yaf'alu la, yaf'alani la, macam-macam lah. Itu orang sekolah Arab tahulah. Jadi sama dengan Quran, dia asal perkataannya qara'ah. Qara'ah ni apa maksudnya? Kumpul, himpun, menghimpun, mengumpulkan. Qiraah bermaksud himpunan huruf-huruf dan kata-kata dalam satu susunan ucapan yang tersusun. Ya, susunan huruf-huruf yang disusun menjadi ayat yang tersusun. Akhirnya bila kita tengok, kita boleh baca apa ayat-ayat itu. Tak kiralah bahasa apa sekalipun. Kalau Qurannya dalam bahasa tulisan Arab. Kalau orang Jawa ya tulisan ana caraka. Asalnya yang bisa baca ana caraka. Orang lain sing aku Jawa dhewe pun ora iso. Saya ingat dulu tulisan arwah tu ditulis surat ke Hindu. Tulisannya caraka. Macam tulisan siap. Selain daripada bermaksud
Qara'a, mana Quran itu permulaannya seperti perkataan qara'a, qira'atan Qur'anan. Selain daripada qara'a himpunan kata-kata, dia maksudnya baca. Qara'a, baca. Sebab tu bila orang belajar sejarah turun wahyu yang pertama kepada Nabi, disebut kepada malaikat Jibril datang kepada Nabi, apa dia kata? Iqra, bacalah. Dalam Bible ada dirakamkan, read this, bahasa Inggerisnya lah. Nabi pun jawab, ma ana biqari, aku tak tahu baca. Dalam Bible disebut I am not learned. Ada dalam Bible kan? Itu ceramah maulud besok lah. Iqra, bacalah. Itu kata kerja, kata perintah, fi'il amar, kata kerja imperatif, bahasanya lah, linguistiknya. Jadi qara'a qira'atan Qur'anan. Qara'a baca, qira'atan pembacaan, Qur'anan bacaan. Dan benar disebut dalam Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat 17-18, inna alaina jam'ahu wa Qur'anah, sesungguhnya ke atas kamilah jam'ahu, yang mengumpulkannya, yakni Al-Quran itu, wa Qur'anah, dan membacakannya. Kami itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya yang ditugaskan untuk membacakan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Fa idza qara'nahu, apabila kami telah selesai membacanya, fattabi' Qur'an, maka ikutlah bacaannya. Maknanya bila malaikat selesai membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, selesai baca, fattabi' Qur'ana, maka ikutlah bacaannya. Itu prinsip asas belajar membaca Al-Quran, yang dikatakan membaca ataupun belajar Quran secara bertalaqi. Itu asas baca Al-Quran. Dia secara bertalaqi. Sebab itu nak dapatkan pure bacaan Al-Quran, kena berguru dengan guru bertalaqi. Guru baca, kita ikut. Dan guru ini belajar dengan guru sebelumnya, cara itu juga. Guru sebelumnya belajar itu cara itu juga. Guru sebelumnya belajar begitu juga, sampailah kepada Rasulullah SAW. Itu namanya bacaan bersanad. Itu baru pure, namanya baca Quran. Ini kita belajar pakai TV. Ustaz Azan Al-Ghari ngajar kat TV kan, arwahnya dulu. Dia petang kan ngajar. Kita pun ikut. Itu tak cara bertalaqi. Cara bertalaqi itu jumpa dengan tok guru. Tok guru baca daripada surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita pergi ikut Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun tok guru baca terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladhdallin, kita pun ikut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti mana yang tak betul, tok guru tuningkan sikit, bagi betul bacaannya. Itu baru namanya belajar baca Quran secara bertalaqi, bersambung-sambung sampai kepada Rasulullah SAW. Kena carilah guru yang ada sana. Mungkin Pak Imam ada kot, masa dia belajar kat Mesir dapat kot bacaan bersanad. Ambil. Rugi tak ambil. Sementara hidup, ambil bacaan bersanad itu. Sebab Quran apa Allah Taala kata dalam Quran, wa idza qara'nahu, dan bila kami telah membacanya,
Malaikat dalam membacanya, fattabi' Quran, maka ikutlah bacaannya. Dengan erti kata maksud Quran ialah bacaan. Maka kerana itulah mungkin golongan anti hadis yang menggelarkan dirinya sebagai golongan Quraniyun, kononnya ikut Quran aja, tak ikut hadis. Mereka menubuhkan Jamaah Al-Quran Malaysia, JAM. Oh, kalau kita dengar macam syok kan, Jamaah Al-Quran Malaysia. Oh, ini mesti game bagus ni, ikut Quran. Rupanya memang betul ikut Quran, tapi tak ikut hadis. Dia pun menerjemahkan Quran dalam bahasa Melayu, tak ada Arabnya langsung. Dinamakanlah buku terjemahan Quran itu sebagai bacaan. Sebab apa? Sebab makna Quran ialah maknanya bacaan. Kitab Al-Quran itu ialah dalam terjemahan bahasa Melayu kitab bacaan. So boleh tak dipanggil kitab bacaan? Boleh. Makna Quran itu bacaan. Kitab Al-Quran itu maksudnya kitab buku Al-Quran bacaan. So buku bacaan. Boleh? Boleh tak? Pasal tak boleh maknanya dalam bahasa Melayu ada kata nama am, ada kata nama khas. Kata nama am, kucing. Mana-mana kucing, hitam ke, kuning ke, biru ke, hijau ke, Parsi ke, Siam ke, Jepun ke, Jawa ke, orang panggil kucing. Umum. Bahasa Inggeris sebut cat. Bahasa Arab kitun. Lagi satu kata nama khas. Kata nama khas ini kucing. Apa nama kucing tu? Comot. Comot tu apa? Comotnya Cobra Cabra. Kereta itu kata nama am. Honda itu kata nama khas. Peru 2 itu kata nama khas. Kita semua orang lelaki itu kata nama am. Kata benda tu lelaki kata nama am. Rumaizi kata nama khas. Kuala Lumpur kata nama khas. Banting kata nama khas. New York kata nama khas. Bangkok kata nama khas. So kata nama khas ni tuan-tuan, dia tak boleh diterjemah. Walaupun Rumaizi itu maksudnya lambangku, tapi orang tak panggil saya lambangku macam ada. Siapa nama? Lambangku. Siapa nama? Yang terpuji. Muhammad yang terpuji. Ada tuan-tuan kalau nak pergi ke New York, nak gimana? York baru ada. Bahasa Indonesia dia yang dia ubah New Zealand jadi Selandia Baru. Tapi sebenarnya kalau ikut ilmu bahasa tuan, dia kata nama khas. Tapi betul lah New tu baru. Ke bahasa kita baru. Selandia kan tak boleh diubah. Orang kata dekat Amerika tu ada satu tempat nama dia Salt Lake City. Bandar Salt Lake. City ni boleh lah kita terjemah bandar. Salt Lake ni boleh kita terjemah. Nak gimana? Aku nak pergi bandar Tasik Masin. Tak ada orang sebut Salt Lake City juga. Liverpool orang sebut Liverpool juga, tak ada kata kolam liver.
Liver apa? Liver hati. Liverpool, kolam hati. Tak ada orang sebut tu tuan. Dia tetap sebut. Apa itu kata nama khas? Apa makna Honda? Saya pun tak tahu makna Honda. Volvo, hanya kereta Volvo lah. Volvo tu kata perkataan Sweden yang bermaksud dalam bahasa Inggeris sebut I roll. Aku menggulung. Kau naik kereta apa? Kereta aku menggulung. Atau dalam bahasa Jawanya aku gelodok. Apa kereta ni? Aku gelodok. Tak ada dia sebut kereta Volvo. Sebab itu kata nama khas. Dia tak boleh diubah. Sama dengan kitab Al-Quran. Dia ada satu kata nama khas yang menunjukkan satu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Namanya apa? Al-Quran. Maka kerana dia kata nama khas, dia tak boleh diterjemah jadi bacaan. Disebut buku Al-Quran boleh, tak ada masalah. Sebab kitab tu maknanya buku. Tetapi telah menjadi suatu istilah khas dalam bahasa kita. Bila sebut kitab, dia akan merujuk kepada buku-buku agama. Oleh kerana Al-Quran itu bapa bagi segala buku agama, maka sudah tentulah lebih-lebih lagi dia tak boleh kata buku Al-Quran. Disebut juga kitab Al-Quran. Faham kenapa tak boleh disebut bacaan? Itu dari segi bahasa. Dari segi istilahnya, banyak ulama memberi istilah kepada Al-Quran. Apa tu Quran? Daripada istilah tu kita boleh tahu Quran dan kita boleh membezakan Quran dengan kitab-kitab yang lain. Antaranya, apa nama pengarang kitab ni? Syekh Manna' Al-Qattan. Qattan tu cotton lah, cotton, kain cotton. Tahulah mungkin dia lahir daripada keluarga yang buat tanam pokok cotton ke, tak tahulah, wallahu alam. Al-Qattan. Mana Al-Qattan mentakrifkan Quran itu ialah kalamullah. Kalam Allah, kata-kata Allah. Dalam bahasa Melayu, oleh kerana istilah-istilah agama ni dia ada istilah-istilah khusus nak menunjukkan agama, dia kata firman Allah. Firman tu maksudnya apa? Firman tu maknanya kata-kata yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Munazzal huwa kalamullah al-munazzal. Kalam Allah yang diturunkan, turun pada siapa? Ala Muhammad alaihi salam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbad bitilawatih, menjadi ibadat dengan membacanya. Itu antara definisi istilah Al-Quran secara ringkas. Kalau Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran, dia panjang lagi. Kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab, bermula daripada suratul Fatihah berakhir ke suratul Nas, dan membacanya merupakan suatu ibadat. Itu takrif yang diberikan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, salah seorang ulama Al-Quran, ulama tafsir yang cukup alim pada zaman ini. Rasanya dah meninggal 2-3 tahun lepas pun meninggal. Rasanya lah, wallahu alam, kalau saya tersilap. Banyak karangan kitab-kitab oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dia memang alim besar dalam bidang Al-Quran. Bila disebut kalam, kata-kata, kalamullah, kata-kata Allah, jadi kata-kata orang tak masuk, kata-kata jin tak masuk, kata-kata malaikat pun tak masuk, kata-kata Nabi pun tak masuk. Itu bukan Quran. Bila dikatakan
diturunkan. Yang tak diturunkan itu bukan Quran. Yang dikirim melalui surat itu bukan Quran. Kalau kita ikut istilah ataupun definisi takrif yang diberikan oleh Muhammad Ali As-Sabuni yang lebih terperinci, ditulis di atas mushaf ni, ditulis di atas lembaran-lembaran suhuf. Ini lembaran. Sebab apa definisi ini penting? Sebab nak bagi hukum, apa hukum Quran yang dalam handphone. Sekarang handphone ni kita install Quran, kita tutup, hilang, tak ada. Boleh tak handphone itu bawa pejabat? Sebab dalamnya ada aplikasi Al-Quran dalam bentuk Android. Digunakan aplikasi Android dan sebagainya. Sebab tu ditakrifkan Al-Quran ialah bertulis pada lembaran. Maknanya dia bertulis, walaupun ditulis dekat papan hitam. Ustaz dan ustazah mengajar budak-budak kat sekolah tulis kat papan hitam. Alhamdulillah, itu tulisan Al-Quran yang dikompilasikan, dihimpunkan dalam bentuk kitab. Lembaran-lembaran itu disusun, dijilid, jadilah kitab. Itu yang timbul perdebatan pada zaman Bani Abbasiyah apabila Mu'tazilah kata Quran itu makhluk. Allah alam lah yang dimaksudkan kitab yang ada itu, kitab itu ataupun Quran itu sendiri. Kalau Quran itu sendiri dia bukan kitab, dia adalah kalam Allah. Kalau kitab ini objeknya kitab yang kertas dihimpunkan, dikompilasi, dijilid, iaitu kitab. Jadi kata kitab Al-Quran ialah buku yang mengandungi kalam Allah yang bertulis, tulis dalam bahasa Arab. Kata As-Sabuni dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa bukan Quran. Sebab itu buku bacaan terjemahan Al-Quran yang ditulis oleh golongan anti hadis itu bukan Quran, itu terjemahan Al-Quran. Itulah yang menjadi asas kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan yang melarang terjemahan Al-Quran itu ditulis semata-mata terjemahan sahaja, tak ada di bahasa Arabnya. Kalau tulisan itu dalam bahasa Arab, dalam terjemahan itu dalam bahasa Arab, masih lagi terjemahan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa, dalam tulisan Jawi lah, bukan dalam tulisan Bumi. Oh, tapi terjemahan lah. Pun bukan Quran. Sebab dia mesti dalam bahasa Arab. Kalam Allah dalam bahasa Arab, bukan tulisan Arab, dalam bahasa Arab. So kalau terjemahan itu bukan Quran, itu terjemahan Al-Quran. Sebab terjemahan ni tuan-tuan tak sama di antara satu penterjemah dengan satu penterjemah. Sebab tu bila ada satu orang kata dia cukup dengan membaca terjemahan Quran, no, tak cukup. Dia boleh faham secara umum ya, tapi nak mengistinbatkan hukum, nak keluarkan hukum daripada terjemahan memang tak boleh. Hukum iddah seorang wanita, salah satu quru, apa maksud quru? Apa terjemahan quru? Quru dalam bahasa Arab sendiri itu yang dinamakan lafaz mustarak, lafaz yang mempunyai pelbagai makna. Quru boleh bermakna haid, quru boleh bermakna suci. So mana satu kita nak terjemah? Iddah seorang wanita yang diceraikan oleh suami
ialah 3 kali suci ke 3 kali haid. Sebab Quran sebut salah satu huruf. Mungkin terjemahan Abdullah Basmih Tafsir Ibn Rahman, dia terjemah 3 kali haid. Contoh. Dia tak terjemah apa haid tu, contoh. Tapi mungkin terjemahan Muhammad Yunus Indonesia tu mungkin 3 kali suci. Lain. Sebab itu dalam bahasa Inggris ada terjemahan Yusuf A. Ali, ada terjemahan international apa tu lah, kemudian ada terjemahan Rashad Khalifah punya terjemahan pun lain. Masuk pula terjemahan ada 3 orang yang terjemah Reformist Translation, golongan reformis konon-kononnya, dia terjemah lain. Macam as-sariqu was-sariqu faqta'u aydiyahuma, pencuri lelaki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Potong tangan tu terjemah potong tangan ke, potong jalan ke, potong apa ke. Sebab tu dia takkan sama dengan, dia tak boleh disebut Al-Quran. Terjemahan itu tak boleh disebut Al-Quran. Sebab itulah asas itu dalam konteks Malaysia, Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan memutuskan tak boleh terjemahan Al-Quran itu diterbitkan menggunakan bahasa Melayu sahaja tanpa ada tulisan Qurannya. Ada satu syarikat dia terjemahkan Quran saja dalam tulisan dalam bahasa Melayu. Sempat dia cetak berapa naskah saja. Bila nak dapatkan kelulusan daripada JAKIM, tak dapat. Sebab tu tuan-tuan, nak buat, nak cetak Quran pun dia ada undang-undang dia. Mesti mendapat kelulusan daripada Lujnah Pentashih Al-Quran. Draft nak cetak tu dengan dia punya dummy-nya, dengan dia punya filmnya, hantar kepada Lujnah Pentashih Al-Quran yang dianggotai oleh para hufaz Al-Quran, para qari, para qari Al-Quran, para qurra. Maksud Datuk Syekh Muhammad Mansur, mungkin Syekhul Maqari, Ustaz Osman Hamzah dan sebagainya, Datuk tu bismillah, yang memang semua termasuk Datuk Azhar Azhari dulu. Untuk semak tiap-tiap satu, dia akan semak tiap-tiap satu. Kalau ada 20 orang jangan kuasa, 20 akan semak tiap-tiap satu dengan dia punya filmnya. Confirm betul, barulah dicop, diluluskan untuk dicetak. Lepas dicetak, cetakan itu ambil lagi 10, hantar lagi, ustaz tu baca lagi tiap satu, memastikan bahawa percetakan itu tak salah. Dapat lulus, baru boleh dijual. Dia tidak ada di bawah kuasa JAKIM. JAKIM tak ada kuasa, tuan-tuan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ini satu agensi yang ditubuhkan di bawah pejabat, apa di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dia di bawah Jabatan Perdana Menteri. Hanya untuk menyelaras, sebab agama di bawah kuasa negeri. So JAKIM tak ada kuasa. Jangan tentang JAKIM. JAKIM tak boleh tangkap orang. Yang boleh tangkap orang penguasa Jabatan Agama Islam negeri-negeri, berdasarkan kuasa undang-undang yang ada. Sebab itulah Lujnah Pentashih Al-Quran diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sebab Kementerian Dalam Negeri ni dia ada kuasa kepolisan. Dia boleh arahkan polis untuk menyerbu sebab cetak Quran yang salah. Kalau di bawah kuasa Jabatan Agama Islam, kata yang cetak tu ahcok, kita tak boleh bertindak. Sebab undang-undang yang berkaitan dengan agama Islam hanya berkuasa kepada orang Islam. Tapi bila diletak di bawah kuasa di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri ada kuasa untuk semua rakyat di Malaysia. Tak kira lah bangsa Iban ke, bangsa apa ke,
dia ada kuasa. Itu sebabnya diletakkan di bawah kuasa Kementerian Dalam Negeri. Dan beberapa tahun yang terakhir ini kita mencadangkan supaya hadis Nabi pun diletakkan di bawah kuasa Kementerian Dalam Negeri, supaya siapa-siapa nak cetak hadis, nak terbitkan sesuatu tentang hadis, ada syarat-syarat dia. Masa muzakarah untuk menyediakan peraturan penerbitan bahan bercetak yang mengandung hadis Nabi, saya pun ikut sama dalam muzakarah tu. Antara salah satu syaratnya, tiap-tiap hadis yang nak disebut dalam sebarang penerbitan mesti kena sebut riwayat siapa. Bukhari ke, Muslim ke, Abu Dawud ke, At-Tirmizi ke, siap kena nombor sekali. Tak boleh sewenang-wenang. Kalau tak tuan, orang sewenang-wenangnya. Hadis palsu pun dia belasah ni. Masuk dalam WhatsApp, kita pun baca, kita pun forward kepada kaum sebelah. Rupa-rupanya hadis palsu. Banyak tuan-tuan dalam grup surau, grup masjid. Saya tahu sebab saya masuk beberapa surau punya grup, termasuk grup masjid kita. Adalah 2-3 yang setelah saya tegur, ini bukan hadis, ini palsu, haram disebarkan. Kita bukan nak jaga Quran, okey, dah terjaga dia punya kemurnian dia. Ada agensi yang menjaga. Tak boleh suka-suka kita nak cetak. Hadis tak ada lagi yang jaga. Termasuklah minta maaf sebut ustaz-ustaz pun duk ceramah kufur bagi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu. Rupanya hadis palsu. Bila ada orang tegur marah. Itu masalah. So berhati-hatilah dengan apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Itu dalam ulum hadis pula. Ini baru ulum Quran. Itu dalam ulum hadis pula. Banyak ilmu nak baca, belajar itu tuan. Sebabnya jangan kutuk mufti. Pak mufti tu belajar je sampai mana. Dr. Luqman tu belajar sampai PhD. Yang untuk netizen yang untuk tu tentang sekolah agama pun tak ada. Masalah juga tuan. Kita dengar azan dulu.
حي على الفلاح حي على Okey, sedikit lagi tuan-tuan. Bagi bolehlah kalau ada persoalan. Okey, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang turun bukan kepada Muhammad bukan Al-Quran. Yang turun kepada Nabi Musa itu bukan Al-Quran, itu Taurat. Yang turun kepada Nabi Dawud itu bukan Al-Quran, itu Zabur. Yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu bukan Al-Quran, itu namanya Injil. Dan menjadi ibadat al-muta'abbad bi tilawati, menjadi ibadat kepada sesiapa yang membacanya. Maknanya bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang baca Al-Quran maka dia akan tiap-tiap huruf itu diberikan satu pahala, tiap-tiap satu pahala digandakan jadi 10. Rasulullah kata, aku tidak mengatakan alif lam mim harfan, alif lam mim satu huruf, tapi alif harfan, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dengan arti kata bila kita baca alif lam mim 30 pahala. Sebab itulah zikir yang paling bagus, yang paling baik adalah membaca Quran. Kalau baca alif lam mim 30 dia punya pahala. Sebab itu kawan saya yang belajar dekat Syria tuan-tuan, dari bulan puasa tu dia suka round pergi kampung-kampung dekat Syria. Dia kata di satu kampung tu dia sembahyang tarawih ni tuan-tuan. Lepas je waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Rakaat kedua, lepas waladdallin amin, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Quran. Tak masalah. Ambil je sebuah pangkal-pangkal tu, dapatlah dua rakaat. Cepatlah sikit kan main tarawihnya. Tak adalah baca panjang-panjang. Alif lam mim sad. Allahu akbar. Boleh, tak masalah. Sebab itu ayat Quran. Dapat pahala tiap satu 10. Kalau ikut takrif daripada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dia kata bermula daripada suratul Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas. Itu susunan Al-Quran yang diittifaqkan, yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Baik Syiah ke, baik Khawarij ke, baik Mu'tazilah ke, baik apa lagi? Khawarij ke, apalah mazhab firqah yang ada dalam Islam, semua sepakat mengatakan Quran bermula daripada suratul Fatihah berakhir dengan surah An-Nas. Walaupun di sana ada yang dikatakan Al-Quran versi Sayyidina Ali yang menyusun ayat-ayatnya bermula daripada Iqra berakhir dengan suratul Baqarah, tapi itu tidak disepakati oleh ulama sebagai susunan Al-Quran. Susunan Al-Quran itu ialah bermula daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas.
Wallahu alam. Ada soalan tuan? Jadi, kalau kita belajar Al-Quran itu wajib kan? Ya. Tapi kalau orang yang membaca Al-Quran itu wajib. Membaca? Yang membaca Al-Quran itu dengan yang belajar mana tinggi dia punya pahalanya? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Itu hadis cukup popular, hadis sahih. Sebaik-baik kamu adalah man ta'allama al-Quran. Sesiapa yang belajar Al-Quran wa 'allamah dan mengajarkan Al-Quran. Itu sebaik-baik kamu. Sebab orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran, secara tidak langsung dia akan baca Al-Quran. Jadi menuntut Al-Quran, membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Okey. Hukum asal membaca Al-Quran ni sunat hukum dia. Dia tak wajib, sunat. Wajibnya bila sembahyang, maka wajiblah baca Al-Quran. Kalau ikut mazhab Syafi'i, yang wajibnya Fatihah. Kalau ikut mazhab Hanafi, Fatihah ataupun surah-surah daripada Al-Quran. Pokok pangkalnya Al-Quran wajib dibaca dalam sembahyang. Di luar sembahyang sunat. Nak baca dapat pahala, tak baca tak dapat pahala. Tak berdosa. Tapi belajar Al-Quran itu wajib. Menuntut ilmu adalah wajib. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim dan muslimat. Ulama pun menghuraikan kewajiban itu pada ilmu-ilmu apa? Terutamanya ilmu yang membawa seseorang itu menyempurnakan ibadahnya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kaedah fiqh. Apa yang tak sempurna wajib melainkan dengannya, maka dia menjadi wajib. Membaca Fatihah itu wajib dalam sembahyang. Tak sempurna kewajiban, tak sempurna baca Fatihah yang betul itu melainkan dengan menuntut ilmu baca Fatihah. Ilmu Quran, tajuk dan sebagainya. Maka menuntut ilmu membaca Fatihah itu adalah wajib. Wajib di situ. Jadi dekat sini belajar ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu lebih utama daripada membacanya saja-saja begitu saja. Sebab itu para ulama tuan-tuan, contohnya macam Imam Syafi'i rahimahullah taala kata, duduk satu saat dalam majlis ilmu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Sembahyang sunat 1000 rakaat. Sebab duduk dalam majlis ilmu memecahkan kejahilan. Ibadat 1000 rakaat itu dia seorang ya. Kadang-kadang ibadatnya tak betul dan tidak. Sebab apa tak betul? Sebab dia tak belajar yang betul. Itulah kedudukannya. Wallahu a'lam. Boleh je, tak masalah. Kalau kita belajar Al-Quran, ayat Al-Quran dan huruf Al-Quran tu, kita sebut tak betul-betul. Macam itu apa tu, kalau kita untuk short ke dot ke, kita sebut tak betul. Macam mana? Kita kira belajar Al-Quran ke atau tidak dikira belajar Al-Quran? Dia ada satu hadis Nabi SAW. Saya tak hafal hadisnya. Itu kelemahan saya lah, sebab saya bukan muhadis. Tapi hadis tu tuan-tuan boleh rujuk. Nak Google pun boleh, masalah. Maksud hadis ni ialah orang yang membaca Al-Quran dengan bersusah payah. Susahnya tu lah, nak sebut sod payah, nak sebut dot payah, nak baca payah, maka dia bersama dengan malaikat. Pahala lebih, dapat pahala lebih. Sebab dia tahu dia payah nak baca, dia cuba baca juga. Maknanya diberikan ganjaran pahala yang lebih daripada orang yang baca dengan lancar. Sebab biasanya orang kalau baca susah, fed up, apa yang baca lah. Lagi-lagi bila baca-baca orang kata salah ke, dosa. Langsung serakat baca lah.
Jadi orang yang berusaha membaca dan berusaha nak belajar, nak memperbaiki bacaannya, walaupun tak boleh juga, ikutlah kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan dengan keupayaannya, kemampuannya. Saya teringat dulu masa pernah mengajar satu orang budak untuk sampai dia masuk tahfiz, untuk sampai ke peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan sebagainya. Dia sebut ra tu, ra. Bila diukur lidahnya pendek. Bila pendek dia nak sebut ra tu, dia jadi sebut ra. Allah. Tapi menang sampai peringkat negeri. Masuk ke peringkat kebangsaan, tahfiz. Walaupun sebut ra, dia berusaha juga nak sebut ra, jadi bunyinya tetap ra juga, tapi dia sebut, dia berusaha ra. Menang juga. Itu mengikut kemampuan dan keupayaan masing-masing. Wallahu a'lam. Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Kita akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.